iaitu belajar ataupun menuntut ilmu. Nah, ini adalah satu lagi kewajipan kepada kita sebenarnya untuk ilmu, dan amanah penting untuk sama-sama kita memahami akan Al-Quran untuk kita jadikan sebagai panduan, dan panduan itu tidak dapat tidak mesti kita fahami, supaya dengan kefahaman kita terhadap Al-Quran ini akan memudahkan dan menjadikan kita lebih beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu. Dah sambung di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Bagaimanakah kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu setelah ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala apa yang kamu kerjakan. Ialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin dan muslimat untuk Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini adalah berkenaan tentang kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kekuasaannya melalui Maha Penciptanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijadikan manusia dan dijadikan bumi dan langit, dan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menghidup dan mematikan makhluk ciptaannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang kafir, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan kita panggil sebagai pertanyaan ingkari. Ingkari ini maksudnya satu pertanyaan untuk mencerca, ataupun pertanyaan kita panggil apa tu? Kalau anak kita jatuh sakit, main jadi jatuh, kita bertanya, sakit kan? Apa kita panggil tu? Padahal memang tahu sakit, nangis lagi tu, sakit kan? Ataupun best kan? Sindiran, ya, pertanyaan sindiran. Mengoloklah, pertanyaan mengolok. Dan Allah dan dalam ayat Quran pun ada begitu juga pertanyaan yang Allah Taala tanya kepada orang kafir dengan pertanyaan untuk mengolok ataupun menyindir mereka, yaitu kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu tergamak kufur kepada Allah, yakni mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kamu mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha Pencipta. Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia menjadikan kamu, yang pertama yang Allah Taala sebut di dalam ayat ini tentang kekuasaannya, iaitu kamu wa kuntum amwata, yang dahulunya kamu mati, fa ahyaakum, kemudian Allah Taala hidupkan kamu. Jadi sebelum kita hidup, kita mati, dan kita ini 2 kali hidup, 2 kali mati. Macam mana 2 kali hidup, 2 kali mati ni? 2 kali hidup tahulah kan? Hidup sekarang, akan datang 1 kali lagi. 2 kali mati,
Iaitu sebelum kita hidup, maksudnya sebelum kita dikandungkan oleh ibu kita di dalam janin atau dalam janin pula, di dalam rahim, di dalam janin lah kan. Kemudian sebelum itu kita belum ada, jadi matilah, diistilahkan sebagai mati. Kemudian selepas ini kita pun akan mati sekali lagi. 2 kali itu je, dia tidak ada 3, 2 kali. Dan selepas Allah menjadikan kamu, diciptakan kamu dan dihidupkan kamu di atas muka bumi ini, dan disempurnakan bagi kamu segala nikmatnya zahir dan batin. Penyempurnaan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat ataupun rezeki kepada kita secara zahir ataupun batin, secara yang kita nampak ataupun tidak. Dan memang dalam satu hadis Nabi ada sebut tentang bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan seseorang rezeki itu, maknanya cukup dengan rezeki yang dia ada itu sampailah dia meninggal dunia. Dan rezeki masing-masing tidak sama lah, kita pun tahulah masing-masing punya rezeki tidak akan sama. Jadi ada yang tanya kenapa dia miskin, ada yang kaya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak dia. Allah Ta'ala boleh buat semua kaya, tidak ada masalah. Macam mau dijadikan semua beriman, ada boleh. Semuanya adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh bertanya kenapa ada miskin, kenapa ada kaya. Kan Allah itu maha kaya. Itu tidak boleh kita tanya sebagai orang beriman. Dan manusia diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat Quran sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, diberikan dengan segala kelebihan panca indera, akal, fikiran, masyair ini perasaan. Kemudian diberikan kamu rezeki untuk kelangsungan hidup kamu. Habis sahaja sempurna rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan, tsumma amatakum, Allah Ta'ala akan matikan kamu. Ini yang sepatutnya menjadi peringatan kepada kita, iaitu tentang kematian kita. Kita takut lupa kita ni terhadap mati, menjadikan kita tidak panggil lupa dunia. Padahal bukan lupa dunia, lupa akhirat. Lupa dunia ingat akhirat, okeylah. Tapi ialah bahasa kita sebut sampai lupa dunia. Sampai lupa, maksudnya seolah-olah tidak akan mati. Jadi mati adalah satu perkara yang peringatan yang cukup baik. Bahkan kita tidak tahu pun bila kita akan mati. Dan baru ni pun kita tahu yang apa nama artis tu, si Abang tu kan. Tapi untunglah, cemburulah kita dengar ribuan orang sembahyangkan dia dan pergi hantar jenazah dia, ribuan orang. Ini kalau kita tengok adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Ribuan orang, rupa-rupanya ialah mesti ada sesuatu yang baik yang boleh kita ambil faedah daripada kehidupan dia ni. Rupa-rupanya Masya Allah, memang tertabiklah dengan kehidupan dia tu. Patutlah Allah muliakan dia dengan sebegitu sekali. Siapa ada sebut, dia kata tidak ada sejarah lah artis mati seramai itu yang orang pergi. Dia mati jam berapa? Lupa. Lepas subuh. Ialah matilah. Tapi dengan penghormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, secara zahirnya kita nampak orang ramai datang. Dan ditelik kisah-kisah hidup dia tu, memanglah subhanallah, hebatlah. Walaupun nampak pelawak-pelawak saja, tapi rupanya dia ada buat banyak simpanan rupanya.
Banyak simpanan, maksudnya bukan ASN, ASB masuk saham tu. Maknanya dia cari bekalan, sehingga kan banyak ada yang kata berita sebut tanggung anak orang susah lah apa. Masya Allah. Jadi inilah kematian ataupun satu perakhiran yang kita baik, perakhiran yang baik. Sebab kehidupan dia tu banyak buat kerja baik, bahkan kerja-kerja baik yang dilakukan itu tanpa orang tahu pun. Selepas mati barulah orang tahu. Jadi kita semua akan mati, dan sudah pasti kita tidak akan tahu bila kita akan mati. Sehingga kan saya ingat juga masa arwah ayah saya meninggal tu, kita pun tidak tahu, walaupun dia tu kita nampak dalam keadaan yang tenang kan, tapi bila dia mati kita tidak tahu. Bila tu? Sebab kita mahu supaya apabila dia dekat mati tu sempat kita tolong ajar dia baca talqin tu. Sebab kita tidak tahu bila dia akan mati. Cuma pengalaman saya tu, mana kalau kita ada yang begitu, kalau boleh jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan. Siapa-siapalah, maksudnya yang sudah ada tanda-tanda nazak tu, jangan tinggalkan walaupun sekejap. Sentiasa diulang talqin kepada dia, supaya akhir sekali dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kematian inilah yang menjadi ubat yang mujarab bagi orang beriman, bagi manusia. Sebab manusia ni kalau tidak ingat mati, Allah Akbar, tak payah datang masjid pun tidak apa. Datang masjid ni sebab apa? Ingat mati sebenarnya ni, cari bekalan untuk mati. Kalau tidak, tak payahlah, susah-susah. Sebab apa? Rasa tidak mati lagi. Dan saya pun ramai juga kawan-kawan yang sudah meninggal, ialah muda lagi lah. Sebab apa? Mati mengejut. Kita pun tengok orang mati mengejut, aku ni entah bila ni. Aku entah bila. Sebab apa? Harap-harap Allah tidak matikan kita dalam keadaan mengejut. Sebab apa? Sebab dosa banyak, sayalah. Amalan kurang, jadi mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki satu hal, panjang umur, dan sempat buat amalan yang baik. Saya balik kampung, ada pergi ziarah orang tua lah. Balik kampung antara tempat yang selalu saya kena buat, iaitu mamak saya akan ajak pergi ziarah saudara-saudara, terutamanya yang tua-tua. Maknanya secara adatnya, kalau kita kata mungkin tidak jumpa sudahlah. Jadi pergi ziarah. Ada satu nenek tu, saudara saya tu, umur 90 lebih. Sama umur lebih kurang macam kita punya Perdana Menteri lah. Dia punya kehidupan ni tunggu waktu je masuk. Duduk dia bayarlah, tidak boleh keluar, tidak mampu untuk berjalan jauh. Jadi tunggu hidup pula, tunggu masuk waktu, standby. Masuk waktu sembahyang, lepas tu berzikir, mengaji, begitu je. Maknanya kalau kita fikir, kalau dia mati pun, Masya Allah, dalam keadaan begitu, tidak ada lagi mau sibuk, mau pergi KK, sibuk mau pergi rombengan, apa tiada sudah tu. Betul. Jadi kehidupan dia tu adalah daripada muda lagi begitu. Maksudnya masa tua lebih lagi. Sebab itulah Nabi SAW sebut, sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umur dan baik amalan dia. Kita tengok baik, maknanya makin dekat dengan kematian, makin dekat dengan Allah. Anak dia yang ceritanya, dia kata tak ada benda lain, tunggu sembahyang. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia mata cerah lagi 90 lebih. Dan kita tengok dia, kita tengok muka dia pun, kalau tempat kami orang yang sembahyang bang, sini pakai begitu juga. Sembahyang bang maksudnya memang baik kehidupan dia tu. Kemudian ada satu lagi hamba Allah Ta'ala itu, perempuan juga, subuh dia boleh pergi sembahyang lebih kurang jalan kaki dalam lingkungan 1 km lebih.
Kalau cerah macam di pekan cerah tu okey lagi. Ini bawa lampu suluh pergi sembahyang. Sebab dia kata masa lain masa tu dia terpaksa jaga orang. Jadi tidak boleh keluar rumah. Jadi subuh tu dia ambil peluang pergi sembahyang di masjid. Perempuan. Hebatlah. Jadi itu yang Allah tengok Allah. Masya-Allah, hebat ni. Aku yang muda lagi. Aku yang begini pun ada ketika yang berat. Tapi sebab itu adalah daripada amalan kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kamu dengan dibangkitkan daripada kubur. Lepas kita mati, kita akan dibangkitkan, dan daripada kubur itulah bermulanya mati. Itu dipanggil kiamat sudah itu. Kiamat kecil. Jadi apabila kita mati, bermulalah kiamat kita, hari akhirat kita. Dan kubur sebagaimana yang kita tahu adalah persinggahan sebelum pergi ke alam akhirat. Itu kubur itu adalah alam barzakh. Dan kemudian kamu akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hisab dan diberikan pembalasan. Jadi ini kita semua tahu. Memang kita semua tahu kan? Tahu kita akan hidup pula. Kita akan mati dan hidup kembali, akan dibangkitkan kembali. Cuma jadi lupa. Sebab apa? Tidak dengar akan tazkirah ataupun peringatan. Macam bukan kata orang lain, saya pun begitu juga. Apabila kita berilah peringatan, kerana peringatan itu akan memberikan kebaikan, manfaat kepada orang beriman. Sebab kita mahu hati kita ni lembut. Dan sekurang-kurangnya disebut kita ada satu, kalau orang lelaki sekurang-kurangnya ada satu masa yang akan dia dengar peringatan, iaitulah ketika hari Jumaat, khutbah Jumaat. Paling kurang ada satu minggu satu kali, paling kurang. Kalau Jumaat tidak pergi, nak tahu bila lah. Jumaat tidak pergi, masjid tidak pergi. Kalau Jumaat, biasanya kalau Jumaat tidak pergi semayang, jangan kau tanyalah waktu lain. Biasanya kalau paling-paling lekeh pun Jumaat pergi juga. Jahat-jahat pun Jumaat pergi juga. Kalau Jumaat tidak pergi, semayang raya lah. 2 kali raya. Kalau di Terengganu sekarang tuan-tuan, ada satu squad diadakan satu squad. Saya pun lupa. Squad Amal Makruf begitulah, Nahi Munkar begitulah. Saya lupa apa nama tu. Dan hari Jumaat dia buat ops, cari siapa yang tidak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu kalau tak ada kerja lain kan, itu orang buat lah. Buat kena buat begitulah. Sebab sembahyang Jumaat ni wajib. Dalam undang-undang Islam pun dia ada satu bab takzir kalau tidak pergi sembahyang macam mana. Kalau dan yang kena buat itu pemerintah lah. Jangan pula kita pandai-pandai pergi buat operasi ni. Besok pergi Pekan Keningau. Takut kena tumpuk, boleh lah. Jadi cuma dia sebelum dia buat operasi itu, dia akan bagi announcement dulu. Dia pusing kampung ke apa-apa, pakai pembesar suara. Saya pun tidak lupa lah ayat dia tu, tapi maknanya sekarang hari ni Jumaat, ingatan untuk muslimin semua supaya pergi solat Jumaat. Buat begitu. Kemudian sampai satu tahap operasi. Operasi tu saya tengoklah share video kan, terabur bos. Yang di masjid ada juga pergi juga sembahyang pergi masjid hari Jumaat, tidak sembahyang. Biasa budak-budak lah, dia lugai di belakang. Dia ada orang sulap kecil tu kan. Yang saya pernah tengok, saya ada masuk grup komuniti daerah kampung saya itulah di Terengganu tu. Jadi saya tengok ada video berterabur lari. Jadi yang buat operasi itu perempuan muslimat. Dia timbul isu lah. Habis
Kalau kata lelaki timbul isu, dia tidak sembahyang. Dia buat operasi orang tidak pergi sembahyang Jumaat, sedangkan dia pula dia sendiri tidak pergi. Jadi perempuan yang buat. Jadi minggu depan dia buat lagi, operasi tiada sudah. Yalah, tiada. Dan ada juga berlaku penangkapan apabila dia ni terang-terang berada di luar, time sembahyang Jumaat, dia steady saja, seolah dia tu bukan orang Islam, kena tangkap. Biasa permulaannya dia akan buat counselling lah. Kalau tak, selepas masa berlalu, barulah dia akan didenda begitu. Ini salah satu usaha lah di negeri kami. Sebab apabila kita pegang puasa, maknanya kita boleh buat sesuatu untuk Islam itu sendiri. Kalau kata biarlah bah, dia punya dia semayang kan tidak mau semayang, dia punya pasal lah. Kalau begitu rosak. Sebab semayang ni antara asas dalam agama. Lebih-lebih lagi kalau kita mencari keberkatan dalam kehidupan ataupun dalam masyarakat kita, kehidupan kita ni ialah solat. Dan kalau mencari keberkatan dalam kehidupan masyarakat adalah antaranya dengan solat berjamaah, iaitu apabila masjid diimarahkan, makna hidup dengan solat berjamaah. Jadi saya tidak sempatlah balik tengok keadaan tu. Cuma saya share agama. Sebab apa? Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor, hari Jumaat cuti. Jadi terlampau juga kalau tidak pergi sembahyang Jumaat walaupun cuti hari itu. Apa masalah? Kalau pergi kedai pun susah hari Jumaat. Susah sebab apa? Tutup kedai banyak. Orang Islam banyak. Kalau di Kelantan memang banyak kedai Islam lah. Jadi tutup. Tutup. Kacau. Biasanya kalau buka pun selepas Jumaat. Saya pernah pergi di Maidin. Dia akan tutup sehingga daripada pukul 12 sampai jam 2. Bukan kata lelaki tak boleh masuk, tutup terus ke bisnes. Jadi ini satu kebaikan. Sebab apa? Apabila orang Islam yang pegang puasa, tapi betul-betul mau buat Islam lah. Kalau kata orang Islam tidak ikut Islam, tidak jadi juga. Baik tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan dan akan dihisap. Masing-masing akan mendapat apa yang mengikut amalan masing-masing. Dan orang kafir Arab Jahiliyah mengingkari akan kematian ini. Maksudnya kebangkitan selepas kematian. Bahkan mereka tidak percaya adanya kebangkitan selepas kematian. Bahkan mereka tanya kepada Nabi, pernah satu hari diriwayatkan pernah satu hari seorang datang kepada Nabi. Dia buat, saya lupa lah sama ada dia itu debu ataupun dia tiup. Nanti Tuhanmu bolehkah hidupkan kembali kalau orang mati dalam keadaan begini? Nabi kata Allah mampu untuk menghidupkan kembali dia, orang menghidupkan dia kembali walau dalam keadaan begitu sekalipun, dan akan dibangkitkan dan akan dihisapkan di hari kiamat, dan akan dimasukkan sama ada syurga atau neraka, dan Allah akan masukkan kau ke dalam neraka. Nabi kata begitu. Sebab apa? Dia tanya itu sebab tanya untuk, bukan tanya tu, tapi untuk main-main. Dia buat macam main-main bang, macam soalan, bolehkah aku punya Tuhan buat kasi hidup balik ni? Last kali jawab, kau pun akan masuk neraka. Baik, Ibnu Abbas menyatakan bahawa kamu mati, iaitu sebelum kamu dihidupkan, sebelum kamu dijadikan. Maksudnya manusia akan hidup dua kali, mati dua kali, dan hidup dua kali. Jadi kehidupan yang kedua itulah kekal abadi. Tidak ada lagi kematian selepas itu. Sebab itu kita panggil tidak ada lagi berjalan pulang selepas kita mati. Mana perjalanan yang tidak akan pulang, boleh pusing balik. Kemudian di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lagi, iaitu ya huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan bagi kamu di dalam bumi ini apa sahaja yang di dalam bumi ini adalah untuk kamu. Dan bumi ini
adalah tempat persinggahan bagi manusia, dan Allah Ta'ala telah ciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan diberikan dengan segala macam kelengkapan ataupun keperluan secukupnya di atas muka bumi ini. Sehingga kan kalau kita belajar ilmu sains segala, yang oksigen, itu keperluan kita lah. Jadi itu pun kita selalu lupa juga. Itu adalah nikmat Allah Ta'ala, oksigen tu kan. Dan kita pun tidak pernah kira, dan kita tidak pernah minta dengan Allah Ta'ala. Tidak pernah besok minta pada Allah Ta'ala supaya oksigen masih ada. Macam yang berlaku dalam 1-2 hari ni kan, apa tu? Kan yang graviti tu. Penyapu. Siapa tidak tahu lupa. Ini apa? Bukan coronavirus, graviti tu. Yang orang sibuk diri penyapu ni. Saya tidak tahu apa benda pun. Penyakit apa pula ni mesti beri penyapu ni. Apa kurapan apa ni? Habis tidak tahu. Tengoklah orang share dalam Facebook kawan-kawan, berdiri penyapu. Ya, saya pun fikir begitu. Ini mainan sihir apa pula ni? Rupa-rupanya malam tadi baru tahu. Sekarang apa dia berlaku dalam setiap 100 tahun. Begitulah. Graviti dia pakai apa tu? Dia apa dia pakai pusat graviti jadi kuat ke begitulah. Macam kita lah, tempat di Kimanis ada 2 tempat tu kan. Jadi ini adalah kekuasaan, antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab kita hebat pun kasih berdiri. Dia pun tidak sempat cuba. Tidak sudah hari ni. Macam-macam lah. Betul lah saya bersama ada cikgu tu. Dia kata kakak dia kerja di Kelantan ke mana, tingkat 4 masih lagi boleh berdiri. Mana graviti tu kuat. Ini kerja Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala buat graviti tu ada sama ni di 2 tempat di Kimanis tu. Jadi saya begitu baru saya tahu ceritanya. Sebab saya tengok dia budak sekolah habis lagi mini buat di rumah, di dapur segala. Tidak sudah menyapu. Tidak sudah menyapu. Yang penting kasih tegak dulu itu penyapu. Saya mau cuba, tidak sempat lah. Kalau sempat saya mau kasih berdiri itu vacuum. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Taala yang menjadikan bumi ini, dan dengan segala nikmat di dalam dunia ataupun bumi ini yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya, lebih-lebih lagi kepada manusia yang Allah Ta'ala lantik sebagai pemerintah atau khalifah di atas muka bumi ini. Dan selain daripada bumi, satu lagi ciptaan Allah Ta'ala yang hebat, iaitulah langit. Dan langit ini ada berapa lapis? Tanyalah ni. Siapa pernah pergi? Adakah angkasawan pernah buat kajian? Maksudnya pernah naik sampai langit yang disebut sebagai 7. Kita tahu sebab Allah Ta'ala yang sebut di dalam Al-Quran, sab'a samawat, 7 lapis langit. Dan dalam hadis Nabi SAW berkenaan tentang Isra' dan Mi'raj pun ada disebut panjang lebar, terperinci dengan keadaan langit. Ada pintunya, ada penjaganya, security-nya ada. Kemudian masuk, ada protokol dia. Siapa dia? Ditanya kepada Malaikat Jibril. Nabi naik ke langit pertama, ketuk, Allah Allah, saya lupa ketuk pintu apa, tapi ada penjaga pintu. Penjaga pintu langit itu tanya, siapa dia ini? Muhammad. Adakah dia diutuskan? Ya, dia diutuskan. Buka pintu, baru naik ke atas. Sampailah yang ke-7 begitu juga. Maknanya sistem sudah ada, dan itulah protokol yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Maknanya dia tanya, walaupun sepatutnya berani katanya. Macam contoh kita punya Perdana Menteri datang ke sekolah. Masuk pintu security. Kau siapa? Yang
Tidak sempat 24 jam kena tukar tu. Tapi itulah dialog yang berlaku. Dan maksud Nabi tidak kata, "Oh, tidak kenal siapa sia." Terlampau juga kau ni tidak kenal saya. Tidak. Adakah dia diutuskan? Ya. Okay, naik. Dan sampailah ke langit ke-7. Maksudnya langit ada 7 lapis. Dan ini tidak ada makhluk ataupun manusia yang mampu untuk mengkajinya. Bumi berapa lapis? Tanya adik-adik, berapa lapis ni bumi? Siapa tahu? Kalau boleh jawab, jadi imam nanti. 7 lapis. Pun 7 lapis juga. Daripada mana kita tahu? Kita belajar sains pun, sains kan, yang benda begitu. Ada lapisan, saya pun lupa lah. Memang 7 lapis. Tapi Nabi sudah beritahu dulu lagi bahawa bumi ini adalah 7 lapis. Nabi pernah sebut siapa-siapa yang mengambil tanah yang bukan milik dia tanpa hak, maka dia akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Curi tanah, bukan curi tanah pakai kereta sorong. Itu yang apa? Biasa yang alih batu sempadan tu. Batu penanda tu. Pindah sikit. Biasa banyak berlaku begitu. Tuan lama tidak datang, tidak pernah timbul, pindah sikit. 1 tahun 1 kaki, kena 10 tahun 10 kaki. Banyak sudah itu. Jadi tuan datang, memang di sini gua ni. Pakai percaya lah. Jadi padahal dia ambil sudah tanah. Sebab tu Nabi bagi peringatan yang cukup jelas tentang apa? Orang yang ambil tanah 1 kaki, dia lupa satu jengkal. Nabi kata akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat dengan 7 lapisan bumi. Nabi sudah bagi tahu 7 lapisan bumi dulu lagi. Dan kajian sains memang nampak tunjuk kepada bahawa langit bumi ini memang 7 lapis. Kemudian persoalannya, di antara langit dan bumi mana yang dahulu? Mana yang dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada banyak pendapat jugalah, iaitu Ibnu Katsir menyatakan bahawa dalam ayat ini dan banyak ayat-ayat menunjukkan bahawa sesungguhnya bumi dijadikan terlebih dahulu sebelum langit. Lama sudah tua memanglah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj pun Nabi pernah nampak bayangan seorang tua, perempuan tua, bongkok. Nabi kata itulah bayangan dunia. Tua sudah, memang tua. Itu yang ialah kalau tua ni batuk lah apa, cuaca tidak menentu lah, macam-macam yang berlaku. Musim tidak menentu. Kalau dulu-dulu saya ingat masa saya kecil, kalau musim buah ni mesti ada musim dia. Sekarang ada sudah durian, balik-balik ada. Sebab apa? Dunia makin tua. Jadi dunia dijadikan terlebih dahulu sebelum langit. Dan seterusnya di antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, summa stawa ila sama, dan Allah Subhanahu Wa Taala disebut saya cari masuk dia ni, dijadikan kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Ini yang disebut sebagai istiwa. Selalu kan bagaimana Allah Ta'ala itu beristiwa. Kalau ditafsirkan di sini, ia menuju dengan kehendaknya, tidak ditafsirkan. Sebab memang ini tidak boleh kita tafsirkan. Sebab ini adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sama-sama yang kita tidak mampu untuk tafsirkan dengan hakikat dia. Dan kalau dalam
dalam, sekejap saya cari ni. Iaitu summastawa ila sama, selepas Allah Ta'ala menjadikan bumi, dan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan kuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala istiwa. Kita mau sebut, susah mau sebut maksud dia ni. Alal arsyistawa tu kan, dia melibatkan perkara gaib ataupun perkara-perkara yang kita tidak mampu untuk dapatkan maksud yang tepat. Cuma dalam bab ini, dalam ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa, iaitu berada di arasy, berada dalam singgahsana arasy itu. Jadi ulama-ulama ada 3 pendapat dalam ayat ini. Dan ini pendapat yang pertama, iaitu sebahagian daripada ulama ataupun imam-imam mujtahid, iaitu kita baca sahaja dan beriman dengannya dan kita tidak tafsirkannya. Cukup sekadar itu. Selesai sudah. Macam inilah Alif Lam Mim Yasin. Tak payahlah sibuk. Ustaz, saya mau tanya, apa maksud Yasin tu? Manalah ada, tak tahu. Nabi pun tidak dibagi tahu apa maksud dia Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad Taha. Tidak tahu maksud dia. Wallah, hanya kita sebut, hanya Allah yang mengetahui maksud dia. Begitu juga dengan ayat ini, iaitu kita membacanya dan beriman dengannya dan tidak cuba menafsirkannya. Sebab bab ini kita tidak mampu untuk tafsirkan apa maksudnya yang sebenar. Dan bersemayam itu adalah bukan dengan sebagaimana kita raja berada di dalam singgasana. Macam mana? Tidak payah fikir. Macam mana? Tidak payah fikir. Saya tidak boleh bayang. Tidak boleh bayang, selesai. Mau fikir juga, lama kelamaan fikir padang lah. Itu sebab apa? Sebab itu Nabi SAW sebut, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu berfikir dengan kejadian yang Allah ciptakan, dan janganlah kamu cuba untuk berfikir akan zat Allah. Cukup saja kita lihat kejadian alam ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak payah mau fikir macam mana Allah. Dan apa sahaja yang perkara tentang perkara gaib kita tidak mampu untuk fikir, cukup sudah itu. Mau lebih-lebih tidak boleh. Lebih lagi, itulah fikir padang. Kalau lebih lagi, di Semenanjung, Tanjung Rambutan. Tahu kan? Tanjung Rambutan ni tempat rambutan. Tempat orang pulau lah. Saya pernah pergi Tanjung Rambutan tu, besar. Saya pun pergi. Besar. Dia satu perkampungan. Memang untuk orang bahagia. Dia ada yang memang tidak akan keluar, memang duduk di sana. Saya pernah pergi satu kali, adik saya pernah ambil kedoktoran, dia MA. Dia pernah study di sana, saya pergilah. Dia buat pusing. Tengok, begini. Unik jugalah. Dia tengok orang tu bercucuk tanam, berkebun, yang jenis berkebun lah. Luar biasa. InsyaAllah ada masa kita buat. Ada rambutan? Allah alam sebab apa? Okay, Magali ada pokok rambutan banyak lah. Magali. Kalau banyak tarak, Tanjung Tarak. Boleh jadilah. Sebab biasa begitu, ada penanaman tu. Tapi masyhur lah kalau Semenanjung, Tanjung Rambutan cukup masyhur. Rupanya sama ni kita hanya tahu tempat begitu. Tempat tu rupanya besar kawasan tu. Dia macam satu perkampungan kecil. Jadi pendapat yang kedua, kita baca dan menafsirkannya apa yang secara zahir sahaja, iaitu istiwa, duduk berada di kedudukan yang tinggi. Cukup begitu saja. Tinggi mana? Jangan tanya.
tinggi pokok kelapa kah, tinggi gunung Kinabalu kah, tidak payah. Cukup kata tinggi saja. Pun sama juga, dia lebih pada tiada tafsiran. Dan sebagian ulama pun menafsirkan begitu, baca dan kita mentakwilkannya secara zahir sahaja, cukup sekadar itu. Inilah dia di antara perkara-perkara yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup hanya bagi kita untuk mendapat bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini melalui penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di sekeliling kita. Sebab itu berfikir kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu perkara yang sangat penting, bahkan menjadi satu ibadat kepada kita secara tidak langsung sebenarnya. Apabila kita malam-malam satu orang tengok bintang ke apa ke, subhanallah, masya-Allah. Jadi secara tidak langsung akan menaikkan keimanan kita pada Allah Taala. Kalau dapat buat begitu, hebat. Sebab tu ada ulama-ulama sebut tafakkaru fi khalqillah sa'ah khairu min ibadati sana. Berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu detik atau satu saat lebih baik daripada beribadat selama 1 tahun. Sampai begitu sekali. Sebab apa? Dia tengok kejadian Allah, zoom, dia tu ada. Zoom ada itulah. Hebat tu. Sebab apa? Terus menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak lagi timbul keraguan tentang bab rezeki ke, bab apa jua. Sebab apa? Yang selalu disebut-sebut Allah Maha Kuasa, makhluk tiada kuasa. Itu je. Jadi saya rasa sekadar itulah dahulu. Mudah-mudahan ada kebaikan, manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apabila kita memerhatikan akan segala kejadian penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, bukan hanya sekadar kita dengan zikir khusus, dengan sembahyangnya, dengan berzikirnya, berkata tasbihnya, tidak semata-mata kerana itu, dengan itu sahaja, tetapi melalui amalan apa kita panggil itu, pemerhatian kita kepada alam ini. Wallahu a'lam. Sekadar itulah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.